Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam sesi pembelajaran seterusnya, dan pada hari ini kita akan membincangkan tentang kertas peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 tahun 2019 Sekolah SMK Tengku Putra. Baik, sambil kita tengok soalan, kita bincang jawapan, sambil tu kita catatkan apakah nota-nota penting yang mungkin boleh membantu kita mengulang kaji pelajaran. Baik, soalan nombor 1, manakah yang benar tentang tujuan perniagaan? Dalam buku teks dia terus direct bagi tujuan perniagaan adalah untuk menawarkan barang atau perkhidmatan oleh seseorang peniaga atau organisasi kepada pembeli. Jadi jawapan yang pertama ialah C, menawarkan barang dan perkhidmatan. Baik, soalan seterusnya ialah pernyataan yang manakah merujuk kepada keadaan ekonomi yang dapat merangsang perkembangan sesuatu perniagaan. Maksudnya keadaan ekonomi kita yang bagaimana yang dapat membantu perniagaan kita semakin berkembang. Baik, jawapan yang diberi di sini ialah kadar faedah pinjaman yang rendah, kuasa beli pengguna yang rendah. Ini tidak membantu sebenarnya. Kalau kuasa beli pengguna rendah ni maksudnya pada masa itu pembeli tidak mempunyai banyak wang dan tidak mampu untuk membeli barang-barang. Jadi 1 dan 2 tidak tepat. Soalan jawapan yang ketiga, nilai mata wang yang stabil, ini membantu merangsang ekonomi. Dan juga yang keempat, penawaran pelbagai insentif bagi mempromosikan aktiviti pengeluaran. Jadi jawapan yang kita terima ialah 3 dan 4 D. Baik, soalan seterusnya ialah soalan ketiga, kelebihan syarikat awam berhad adalah, kalau kita imbas kembali, syarikat awam berhad ialah ciri-ciri dia bilangan yang dibenarkan antara 2 hingga tiada had maksimum, sahamnya boleh diuruskan di Bursa Malaysia, dan pemegang saham asal menanggung risiko kehilangan kawalan atas syarikatnya jika terdapat pembelian saham dalam kuantiti yang besar. Dan kelebihan syarikat awam berhad ini ialah modalnya akan lebih besar sebab dia ramai kan pemegang share dia. Jadi menikmati ekonomi bidangan, maksudnya dia boleh jalankan perniagaan dia secara besar-besaran. Yang ketiga ialah liability-nya terhad. Maksudnya jika muflis, dia hanya rugi setakat modal yang dilaburkan sahaja. Dia tak ganggu harta persendirian. Dan kewujudan syarikat awam berhad ni adalah kekal kerana syarikat ini merupakan entiti yang berasingan daripada pemilik. Jadi kelebihan syarikat awam berhad ialah nama dia pun dah berhad, jadi liability-nya adalah terhad. Itu kelebihannya. C jawapannya. Nombor 4, maklumat di bawah berkaitan dengan jenis rakan kongsi. Bilangan rakan kongsi yang dibenarkan adalah antara 2 orang hingga 50 orang, dan terdapat beberapa orang rakan kongsi yang mempunyai liability terhad. Jadi ini merujuk kepada ciri-ciri perkongsian berhad. Kita tengok balik, kita imbas balik, perkongsian berhad ni macam mana? Dia ialah merupakan beberapa orang rakan kongsi yang mempunyai liability yang terhad. Ni dah merujuk kepada kenyataan yang inilah. Liability yang ditanggung terhad setakat jumlah yang dilaburkan dan tidak mempunyai kuasa dalam bidang pengurusan perniagaan. Jadi B. Seterusnya, soalan nombor 5. Pilih pernyataan yang betul berkaitan dengan franchisor dan franchisee. Kita imbas kembali, siapa tu franchisor? Franchisor merupakan syarikat induk yang memiliki hak asal jenama produk, manakala franchisee pula merupakan syarikat yang membeli hak kebenaran itu untuk menggunakan jenama seperti franchisor. Yang ini kena faham sebab kadang-kadang ada pelajar dia tertukar franchisor dan franchisee. Jadi kena clear kat sini. Jadi apakah pernyataan yang betul berkaitan dengan franchisor dan franchisee? Franchisor ialah syarikat yang memberi hak kepada franchisee untuk menggunakan namanya, manakala franchisee ialah membayar franchisor dalam bentuk yang dipersetujui. Seterusnya, nombor 6, antara yang berikut manakah yang bukan merupakan kelebihan perniagaan saiz kecil? Yang saiz kecil ni kita tahulah dia kos upah yang rendah ni, dia kata yang manakah bukan merupakan kelebihan. Kos upah yang rendah ni dia bukan kelebihan lah. Perniagaan mudah diuruskan, dapat menyelesaikan masalah dengan cepat kerana kurang kerana birokrasi. Okey, yang jawapan yang tepat ialah D. Kedudukan kewangan perniagaan boleh didedahkan kepada umum. Seterusnya nombor 7, gambar berikut menunjukkan produk bagi sesebuah perniagaan.
Okay, awak tengok gambar ni ialah gambar sardin dalam tin. Apakah sektor bagi produk tersebut? Apabila dia melibatkan pengetinan, itu kita dah nampak dia melibatkan proses perkilangan di situ. Jadi dia termasuk dalam, kalau perkilangan dah termasuk dalam sektor kedua. Sektor kedua apa dia? Sektor kedua ni melibatkan pemprosesan bahan mentah untuk menghasilkan barang siap atau separuh siap. Jadi jawapan yang tepat ialah sektor sekunder. Okey. Soalan 8. Agensi kerajaan manakah yang membantu peniaga tempatan menembusi pasaran antarabangsa? Okey. Kalau kita tengok agensi kerajaan yang boleh membantu peniaga tempatan menembusi pasaran antarabangsa, kita terus kena ingat Matri. Okey. Apa yang Matrik boleh bagi? Matrik boleh memberikan khidmat nasihat, latihan dan bantuan promosi kepada peniaga yang ingin mengembangkan sayap keluar negeri. Okey, seterusnya soalan 9. Raja berikut menunjukkan skala perniagaan. Okey, skala perniagaan ada domestik dan antarabangsa, dan skala domestik pula terbagi kepada tempatan, negeri dan satu lagi X. Okey. Manakala antarabangsa ini ialah zon dan global. Jadi X ni apa dia? Perniagaan berskala kebangsaan meliputi pasaran di seluruh negara. Dia merujuk kepada X ni lah. X ni ialah skala kebangsaan yang maksudnya barang-barang atau dia boleh pasarkan di seluruh negara. Satu Malaysia lah. Jadi penyataan manakah yang berkaitan dengan X ni tadi? Satu, dia kelebihan dia dapat menikmati ekonomi bidangan, dan satu lagi dia meliputi pasaran seluruh negara. Jadi jawapan yang tepat ialah D, 1 dan 4. Okey, soalan 10. Berikut merupakan logo bagi syarikat di Malaysia. Kita nampak dekat sini soalannya, gambar logonya ialah Petronas dan juga AirAsia. Manakah antara berikut merupakan ciri-ciri bagi skala perniagaan di atas? Okey, kalau kita tengok Petronas, dia memang Petronas dan AirAsia ni memang dia akan pasarkan produk dia. Kalau macam Petronas ni, dia akan pasarkan produk dia hingga ke peringkat antarabangsa. Begitu juga dengan AirAsia. AirAsia ni juga dia akan memberi perkhidmatan dan dia akan terbang ke mana-mana saja. Dia ialah perkhidmatan penerbangan. Jadi dari sini kita tahu manakah antara berikut merupakan ciri-ciri skala perniagaan di atas. Jawapan yang tepat ialah 2 dan 3. Dibantu oleh Matrin untuk mempromosikan perniagaan di peringkat antarabangsa, dan juga peniaga dapat meluaskan jualan produk ke pasaran global melalui penggunaan internet. Baik, soalan seterusnya ialah nombor 11. Manakah yang boleh digolongkan sebagai perniagaan bersaiz kecil? Okay, kita imbas kembali. Kalau kita ingat balik, perniagaan bersaiz kecil ini, saiz perniagaan itu ditentukan oleh jualan tahunan dan juga bilangan pekerja. Okey, jadi kalau saiz kecil bermaksud kita boleh tahulah dia punya bilangan pekerja tak ramai, dan juga pekerja tetap dan juga jualan tahunan dia juga tidak begitu besar. Jadi di sini kalau kita tengok soalan A, jawapan A, kilang ni dah jualan tahunannya biasanya besar lah, dan pekerjanya juga ramai. Kemudian C, loji penapisan minyak juga tidak tepat, dan D, pengeluaran ubat-ubatan. Bila merujuk kepada pengeluaran, dia dah menampakkan begitu ramailah pekerja dia di situ. Jadi jawapan yang tepat ialah B, kedai kek dan biskut. Baik, nombor 12, maklumat berikut berkaitan dengan klasifikasi perniagaan perkilangan berdasarkan saiz. Okey. Yang pertama, satu ni, jualan tahunan dia ialah 300,000 hingga kurang daripada 15 juta. Manakala yang kedua, bilangan pekerja tetap ialah 75 orang hingga kurang daripada 200 orang. Klasifikasi saiz manakah yang tepat? Okay. Yang ini kita boleh rujuk jadual sebenarnya kalau kita tak ingat, tapi kalau kita hafal lagi bagus. Penilangan macam ni, perniagaan dia nak 300,000 hingga 15 juta, dan pekerja dia 75 hingga 200 orang. Jadi kita tengok jadual yang ni, 300,000 hingga kurang daripada 15 juta. Manakala dia punya bilangan pekerja ialah antara 75 hingga 200. Jadi kita boleh ambil di sini. Jadi dia masih dalam kelompok saiz kecil dan juga saiz sederhana. 75 hingga 200. Baik.
Seterusnya, soalan nombor 13. Antara yang berikut yang manakah berkaitan dengan sektor ketiga? Okey, bila kita sebut sektor ketiga, kita imbas kembali. Sektor ketiga ialah sektor yang melibatkan aktiviti membekalkan perkhidmatan tertentu daripada pengeluar terus kepada pengguna. Dan aktiviti perkhidmatan ini juga dikenali sebagai peringkat ketiga ataupun kita sebut sebagai third tier. Dia tak ada jual barang tapi dia bagi perkhidmatan. Okey, apa dia punya ni? Dia melibatkan aktiviti punca dan pemborong, ini tidak tepat. Okay, melibatkan aktiviti membekalkan perkhidmatan, ini betul. Seterusnya, merupakan penyumbang terbesar kepada KDNK negara, ya tepat sekali. Dan akhir sekali, pengekstrakan sumber semula jadi merupakan aktiviti utama. Ini bukan ya. Sebab dia kalau pengekstrakan sumber alam semula jadi, ini dah sektor pertama. Jadi jawapan yang betul ialah C, 2 dan 3. Baik, seterusnya nombor 13, Rajah 2 berkaitan dengan sektor perniagaan. Sektor perniagaan terbagi kepada 3, sektor prima, sektor X dan sektor tertier. Manakah yang mewakili X? X ni seperti yang kita sedia maklum, dia ialah sektor prima, yang ini prima yang pertama, yang sektor X ni ialah sektor kedua. Jadi sektor kedua ni, kalau kita rujuk buku teks, dia ada cabang dia. Sektor kedua ni, cabang dia ialah pembuatan dan perkilangan, kejuruteraan, pembekalan tenaga dan juga pembinaan. Jadi yang tepat di sini ialah A, pembinaan. Baik, seterusnya nombor 15, agensi kerajaan manakah yang terlibat dalam memberi bantuan kewangan kepada para peniaga? Okey, kalau kita rujuk buku teks ataupun awak memang dah hafal, kalau nak ingat lagi bagus, agensi yang berkaitan dengan bantuan kewangan usahawan ada 3. Seperti kita sedia maklum, iaitu Majlis Amanah Rakyat atau kita sebut MARA, kemudian Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, PUNB, dan satu lagi ialah Tekun Nasional. Okey, yang ini jadi bantuan kewangan kita boleh dapat daripada MARA di sini ya. A jawapannya. Nombor 16, maklumat di bawah ini menunjukkan beberapa jenis cukai yang dikutip oleh satu agensi kerajaan. Okey, dia kutip cukai import dan juga cukai ekspor dan serta cukai jualan dan perkhidmatan ataupun kita sebut SST. Okey, apakah agensi yang berkenaan? Kalau kita tengok kat sini ada 2 yang kutip cukai, iaitu Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan juga Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Tetapi untuk soalan ini sebab dikata cukai import dan ekspor, jadi yang tepat ialah A, Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Okey, soalan 17, trend menurun dalam persekitaran perniagaan menunjukkan aktiviti perniagaan semakin menurun. Faktor luaran manakah yang membawa kepada keadaan sedemikian? Faktor luaran, okey, kita sedia maklum faktor luaran apa dia? Okay, kalau kita tengok, kita ada belajar dalam bab 2, trend ada 3, trend mendatar, trend menurun dan juga trend meningkat. Dan trend ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Kita imbas kembali faktor luaran dan faktor dalaman. Faktor dalaman ialah faktor yang boleh dikawal oleh organisasi itu. Contohnya gaya pengurusan syarikat, sumber manusia, pemasaran, pengeluaran, kewangan, perakaunan, teknologi maklumat serta penyelidikan dan pembangunan. Manakala faktor luaran pula ialah faktor yang dikenali sebagai persekitaran umum, iaitu faktor ekonomi, politik, perundangan, pelanggan, masyarakat, persaingan dan jaringan. Yang ini yang kita tidak mampu untuk kawal. Dia disebabkan oleh sebab-sebab luar. Jadi kalau faktor luaran yang mana membawa keadaan perniagaan trend yang semakin menurun, maksudnya semakin merudum, jadi dia nak faktor luaran, jadi inilah faktor yang tidak boleh kita kawal. Jadi yang di sini yang boleh kita terima ialah keadaan ekonomi yang semakin lembab. Kalau macam ni, dia memang negatif juga. Strategi pemasaran yang kurang berkesan, betul negatif, tetapi pemasaran ni termasuk dalam faktor dalaman. Baik, soalan nombor 18. Penyataan manakah yang menunjukkan trend pertumbuhan ekonomi yang meningkat? Okey.
Jawapan yang tepat